Okey, saya nak cerita sikit dengan korang. Saya rasa Pro 2 Altiva ni satu produk yang bijak oleh Pro 2 untuk pengguna-pengguna Malaysia yang bijak. Nak tahu sebab apa? Ni dia punya manual book dia. Cuma ada quick reference guide. So nipis je lah. Sebab kita kan orang Malaysia tak suka baca buku manual kan, yang tebal-tebal tu kan, malas nak baca. Lepas tu kita pun tanya soalan-soalan yang pelik-pelik dalam Facebook, soalan-soalan yang ada dalam buku, sebab tak baca. Jadi Pro 2 mungkin dia dah fikir benda ni jauh ke depan. Buat apa bagi orang Malaysia buku tebal-tebal kan, bukannya baca pun kan. So baik jimat kos bagi benda ni je. Tapi boleh juga jimat kertas dan selamatkan alam sekitar. Jadi hari ni kita masih lagi bersama dengan Pro 2 Altiva 1.0 AV. Jadi ni video penuh, review yang lebih menyeluruh. Video kedua, kalau belum tengok video ataupun berminat nak tengok video saya baru ambil kereta ni, apa tanggapan awal pasal kereta ni, boleh tekan di sini kot, nanti keluar. Jadi sebelum kita buat rumusan sikit, kita buat review penuh pasal kereta ni, kita nak tengok sikit ada beberapa benda kecil yang kita kena telitikan pasal Pro 2 Altiva ni. Baik, Pro 2 Altiva ni dia boot belakang dia dapat tayar full size Nampak tu? Jadinya untuk yang tak familiar, kereta-kereta Pro 2 sekarang kat mana dia simpan segitiga kecemasan, emergency triangle apa semua, jack tayar dan juga emergency kit. Dia letak kat sini Ni pun jangan tanya soalan-soalan pelik-pelik pula dalam Facebook. Okey, nampak tu. So emergency triangle kat sini. Lepas tu bawah ni ada, nampak? Ada jack tayar tu dan juga ada tools. Okey. Bawah seat driver. Bawah seat passenger depan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua. Baik. Pro 2 Altiva ni harga dia memang boleh dikatakan sangat kompetitif, sangat mampu milik. Tak adalah sangat mampu milik kan. Sangat kompetitif dan menarik lah untuk package yang dia ada ni. Bermula daripada 62 lebih sampai 72 lebih. Yang ni AV 72. Kalau nak dibandingkan harga dia, maintenance dia lebih kurang dengan Pro 2 Myvi juga. Walaupun kereta ni turbo, tapi maintenance dia tak adalah tambahan banyak-banyak sangat nak dibandingkan dengan Myvi walaupun pakai enjin NA. Tapi wear and tear kita kena ambil kira juga dalam kita punya ownership cost. Jadi setiap tahun ataupun setiap beberapa tahun, selain daripada insurans dan juga road tax, kena jaga-jaga tayar. Tayar setahun setengah ke 2 tahun ke dah nak kena tukar ataupun dah nak kena check betul-betul lah. Okey, kereta ni pakai tayar 205, tak silap saya 205 60 17. Tak banyak kereta yang harga 60 sampai 70 ribu ni pakai tayar besar macam ni. So ni pakai tayar saiz 17 Bridgestone Turanza, memang tayar yang sedap, sesuai dengan kereta ni. Tayar ni senyap, senyap dan juga grip okey-okey dan selesa. Jadi tayar ni harga online saya check, range dia lebih kurang 350 hingga 500 lah, ikut brand, ikut model. Jadi 2 tahun ke ataupun setahun setengah ke kena standby lebih kurang 1,500 hingga 2,000 untuk tukar ke semua tayar. Mungkin tayar spare tu boleh pakai lama sikit lah, ataupun kalau tak pernah guna tayar spare tu bolehlah simpan lama sikit kan, 3 tahun ke. Jaga-jaga tayar. Design kereta ni dia boleh dikatakan tak mengada-ngada sangat lah. Dia punya cutting-cutting dia tak ada lah yang dramatik sangat macam HRV ke, Proton S50 ke, ataupun Mazda CX-30 yang macam nampak bentuk lawa tapi sebenarnya dia makan ruang sikit. Kereta ni bentuk dia lebih traditional. Kalau tengok daripada jauh kan, daripada tepi kan, adalah rare sikit Toyota RAV4 lama, Toyota Rush yang lama yang kecil tu, ataupun kembara sikit, especially macam dekat C-pillar ni. Dia lebih, bukan old school lah, dia lebih konvensional. Design dia lebih selamat, lebih senang mata nak memandang. Tapi pada masa yang sama kita tengok detail-detail dia masih moden dan ada nampak ciri-ciri rugged, menunjukkan dia sebuah SUV walaupun dia hanya SUV bandar. Dari segi muka depan saya personally saya lagi suka Toyota Rise punya design, tapi kita kena terima lah, maksudnya Pro 2 macam mana pun dia tetap kena buat design yang lain daripada Rise dan juga Daihatsu Rocky.
Jadinya bagi saya Pro 2 dia dah buat satu kerja yang bagus lah untuk memelesiakan design Ativa ni. Ada grill tu nampak dia bersambung dengan lampu apa semua. Okey lah, dia telah melokalkan design. Bagi saya tak ada masalah sangat pun. Memang cantik je kereta ni. Nampak moden, LED, lampu LED standard. Semua variant dapat LED. Cuma pelik lah, mungkin tak tahu lah kenapa Pro 2 masih lagi tak buat DRL pada kereta-kereta dia orang. Yang ni pun tak ada DRL dia, Ativa ni. Mungkin Pro 2 boleh consider pasang DRL untuk variant facelift, bukan variant lah, untuk versi facelift nanti ke 2-3 tahun lagi. Consider Pro 2 tolong. Saya rasa ramai juga rakyat Malaysia yang suka kalau buat DRL tu dalam lampu ni, ataupun LED bawah tu jadi DRL. Sebab kalau untuk masa sekarang yang ada DRL pun cuma body kit gear up tu. Kalau yang body kit tu saya tak apa berkenan sangat lah. Mungkin ada yang suka. Lepas tu dia buat A-pillar warna hitam tu, bagi nampak bumbung macam floating sikit. Cantik lah, Lampu belakang dia bagi saya tak adalah cantik, tak adalah buruk, tapi okey lah, nampak segar, nampak fresh. Tapi pada masa yang sama tetap ada iras-iras model-model Pro 2 lain. So menampakkan kesinambungan ataupun kekeluargaan kereta ni dengan model-model Pro 2 yang sebelum-sebelum ni. Ruang dalam dia, kalau kita tengok ruang luar dia pun rekaan dia selamat, dia tegak-tegak je. So ruang dalam dia pun sebenarnya menegak je. Macam baru ni kawan saya yang pakai Myvi, dia bawa kereta ni, dia rasa macam duduk menegak lah kereta ni, straight je. Tapi okey lah, dia berikan pemanduan yang cara duduk yang sesuai untuk memanduan bandar. Dan juga menegak ni juga sebabnya antara dashboard dengan lantai tu pun dia tinggi sikit daripada kereta-kereta macam kereta-kereta rendah macam Myvi tu kan. Tapi pada masa yang sama tak adalah design nampak bosan sangat, okey je. Tapi sebenarnya design ni pada saya dia memaksimalkan ruang. Dia tak ni sangat sebab dia lebih utamakan practicality. Memang luas. Lagi satu, dia punya tempat penyandang belakang ni boleh adjust kan. Kebanyakan orang lagi suka Ativa ni kata duduk dengan benda ni sandar sikit. Tapi saya personally, saya rasa duduk macam bila seat penyandar ni dia tegak sikit lagi selesa. Sebabnya dengan lambar support dia dan juga design benda ni semua, kalau baringkan sikit tu rasa macam position pelik. Saya suka dia belakang tegak sikit. Cerita sikit lah kan, tahun lepas masa nama code name dia masih lagi Pro 2 D55L, waktu tu dah dapat specs apa semua kan, size, dimension apa semua. Tak tengok kereta depan-depan lagi, waktu tu pun saya dah rasa dah, ini model yang sesuai untuk saya punya next car ni. Dan bila dah launch nama Ativa semua, dan bila saya dah ambil kereta ni untuk test drive, memang saya rasa Ativa ni met my expectation, menepati semua saya punya jangkaan. Dia tak lebih sangat macam terlampau canggih, terlampau sophisticated sangat macam contoh S50 ke kan, dengan independent suspension depan belakang. Dan dia tak juga terlampau simple macam spek kosong. Ini memang just nice dekat harga 60-70 ni. Dan saya sendiri pun personally, bukan nak cakap apa memang tengah consider nak ambil Ativa ni. Kiranya Pro 2 memang tahulah apa orang Malaysia nak pada masa ni. Sebab sekarang semua nak cari SUV kan, walaupun tak ada pun nak naik jalan-jalan tak rata apa kan, tapi sajalah minat SUV ikut trend. Tak apalah, tapi memang produk yang menarik bagi saya. Size dia pun just nice. Seterusnya, bawa Ativa ni best ke? Tak banyak berubah saya punya first impression hari tu. Dan selepas saya bawa kereta ni dah beberapa hari, saya dah ada pecut, ada bawa slow, bawa dalam bandar, relax, highway, kelajuan rendah, kelajuan tinggi. Saya boleh katakan produk Ativa ni memang satu kereta yang sangat smooth. Gabungan antara enjin turbo baru tu, 1.0 3-cylinder turbo tu, dan juga transmission DCVT baru ni memang kalau korang biasa bawa Myvi ke kan, ataupun Arus ke, ataupun model-model Pro 2 yang sebelum ni, lain gila dia punya powertrain. Macam contoh, kalau kereta-kereta Pro 2 yang NA kan, ataupun kereta-kereta apalah yang NA, kita tekan minyak tu, saat kita tekan minyak dan juga saat kita pergi tu, dia lebih direct. Yang macam Ativa ni dengan DCVT apa semua ni, kita tekan minyak tu dia ada macam efek macam rasa macam lastik sikit. Macam kita tekan minyak,
baru kereta tu pergi kereta tu pergi tu laju, tapi dia macam tak direct. Kita tekan minyak, baru kereta tu pergi. Dan kalau kita pecut daripada kelajuan rendah, contoh daripada 40 ke 100, dia bergantung kepada berapa banyak kita tekan minyak, RPM dia akan maintain je lah kat situ. Contoh kalau kita tekan minyak sikit, RPM dia contoh 2000 je, dia maintain 2000 je, tarik ke kelajuan yang tinggi sikit lah, kelajuan 3 digit. Ataupun kalau kita tekan kuat sikit, mungkin dia pergi sampai 4000, dia maintain je 4000 je pergi. Dia tak ada macam bertangga macam tak ada okay. Sebab DCVT. Cuma DCVT ni je lah, sebab dia ada juga dalam sistem ni. Sistem ni untuk yang belum tahu, gearbox ni developed by Daihatsu. Jadi dia ada juga gear physical. Dia bukan macam CVT biasa. Yang ni dia ada juga physical gear, tapi physical gear tu dia pakai untuk kelajuan lebih tinggi, untuk nak kurangkan stres pada CVT, dan juga untuk nak bagi lebih efisiensi lah, ataupun kecekapan. Jadinya saya tak pasti dia maksudnya dia tukar mode tu daripada pakai belt tu saja kepada gear tu. Saya tak pasti pertukaran tu pada kelajuan berapa. Tapi memang pada kereta ni kelajuan tinggi, kalau kereta biasa yang lain CVT kan, contoh kalau kita dah bawa 120, kita nak tarik pula pergi ke 160, memang rasa berat lah, memang lambat. Kereta ni agak laju, agak cepat naik, walaupun enjin 1.0. Jadi sekarang zaman kita tak boleh nak tengok kuasa enjin ataupun kemampuan kereta tu kepada cc semata-mata. Kereta sekarang dah bijak, kita pun pengguna kenalah jadi bijak. Macam phone korang kan, update dah bukannya macam phone zaman tahun 2000 dulu kan. Jadi kereta sekarang pun sama. Jangan rasa ragu-ragu, okey ke 1.0 body macam ni, boleh ke? Tak ada. Sekarang manufacturer pun dia nak develop pun dah kira habis-habis dah, dia dah buat test macam-macam dah. Jangan ragu-ragu dan cuba dulu. Kalau korang tengah mencari kereta ni, cuba dulu. Dari aspek driving lain, macam dia punya steering, dia punya brake okey. Brake dia senang nak modulate, high speed ke low speed ke, feel banyak. Steering pun walaupun elektrik, feel dia okey. Suspension, ramai juga orang tanya, okey suspension Ativa ni. Sebelum kita cerita suspension, kita kena cerita dulu dia punya platform. So ni pakai platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. So platform ni macam dia punya tulang lah, ataupun asas pada pembuatan badan kereta ni, chassis ni. Jadi platform ni kita boleh rasa, walaupun suspension tu lembut, platform ni kita boleh rasa yang dia buatkan body kereta ni jadi keras, jadi rigid. Yang bagusnya dia buatkan handling kereta tu rasa predictable. Tak kira lah suspension tu jenis sport ke, jenis comfort ke, kita boleh agak. Cuma Ativa ni secara overall lah, kalau kita nak cerita dengan lebih, tak nak jadi macam nerd sangat, tak nak geek sangat, kita nak cerita secara kasar, senang faham. Suspension dia ni lembut lah. Dia punya body roll tu sikit je, taklah banyak sangat. Memang tak sampan, saya tak akan cakap Ativa ni sampan. Cuma dari segi bila henjut macam ni, kalau sampan tu macam ni, ni henjut macam ni, dia ada banyak juga. Contoh kalau kita bawa highway yang jalan tak berapa rata tu, dia akan dia beralun. Tapi dia punya hikmah dia, hikmah dia memang selesa lah bawa dalam bandar dengan kita punya Malaysia. Jalan pun tak apa-apa, nak betul kan. Memang lembut, memang selesa. Saya dah try duduk belakang pun, kawan saya bawa pun okey. Seterusnya, fuel consumption. Yes, aspek penting, soalan cepu mas. Okey, jimat tak Ativa ni? Dari segi atas kertas, perlu cakap Ativa ni dapat 18.9 km per liter, dan membuatkan kereta ni ada status EEV lah, jimat lah. Tapi nak cakap terus terang lah, kita bawa kereta ni lah kan, ataupun apa-apa kereta lah dalam pemanduan seharian, takkan dapat figure yang manufacturer bagi tu. Sebab itu dalam keadaan yang sangat terkawal lah. Tapi okey, dalam dunia sebenar Ativa ni, full tank saya dapat cuma 320 km je saya dapat. Tapi bukan Ativa ni tak jimat, sebab saya ada lenjan, dan juga saya ada duduk idle lama, saya ambil gambar apa semua. Jadi tak berapa efisien lah. Saya cuma dapat 12 km per liter saja. Tapi itu pemanduan yang saya tak jaga. Lepas tu saya, masa minyak betul-betul dah habis, range dah tinggal lebih kurang 10 km, saya isi pula minyak lagi dalam separuh tank. Saya reset balik dan saya bawa dengan lebih realistik. Macam saya ni owner sendiri, saya bawa macam biasa-biasa, laju-laju sikit-sikit je kan. Saya boleh dapat sampai 14.9 km per liter, dekat-dekat 15. So kira okey lah, memang jimat. Tanpa kita perlu berusaha sangat. Kita bawa macam biasa je pun boleh dapat
antara 12 hingga 15 km per liter tu. Last kali kita cerita juga safety. Okay, so sebab ni variant AV, dia ada ASA. Disebabkan juga ASA ni ASA version yang latest, boleh dikatakan sistem ni agak matang lah, dan cara dia bekerja dan react tu pun tak macam menggelabah ataupun mengejut sangat. Dia lebih relax, dia lebih steady. Kalau kita pakai apa nama ni, ACC, Active Cruise Control, macam kalau kita set 120, kereta depan tu tiba-tiba keluar ke apa benda ke, dia brake tu mengejut jugalah dia nak sampai ke nak pula kalau kereta yang tu terlampau slow, jauh beza dengan apa speed kita kan. Tapi bila kereta ataupun halangan kat depan tu dah ke tepi, dia nak balik semula ke speed asal tu, relax, dia tak tekan mengejut sangat. Macam pula kalau lane departure warning dan juga lane departure prevention, yang jaga steering, jaga kereta duduk dalam lane tu kan. Yang tu pun dia sebenarnya agak relax sikit. Macam dia lambat sikit lah, dia nak betulkan kita ataupun dia nak take over. Macam kita atas line tu dia biar lu. Kalau macam kita betul-betul dah nak terkeluar sikit line tu, baru dia bunyi dan juga dia ambil alih. Dia tak adalah macam sikit-sikit terus nak betulkan, nanti rasa macam serabut pula kan. Bagi saya kalau highway, benda tu memang berguna untuk nak on. Cuma kalau bawa dalam bandar, saya biasa set off lah, sebab saya nak, kadang tu kita sikit-sikit kita nak elak motor kan. Dan dia punya steering tu pun memang ada rasa, dan memang kalau kita tak pegang steering pun dia akan betulkan juga sikit, tapi selekoh sikit saja. Ini bukan menggantikan driver, cuma nak bantu saja. Ni pun autonomous level 2 saja. Dan akhir sekali saya nak sentuh blind spot monitor dan RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Yang ni memang superb, memang guna, memang superb. Dia punya blind spot monitor pun dia menyala apa semua tu pun memang dia berklip apa semua pada masa yang betul, pada masa yang tepat. Memang kalau kita tak perasan, memang waktu tu ada kereta, memang masa tu lah dia akan menyala. Dan RCTA dia memang saya suka. Range dia detect dekat belakang tu agak luas. Saya nak reverse keluar parking, saya nampak ada kereta dekat jalan utama tu. Kereta tu jauh lagi, tapi sistem ni dah dapat detect. Dia dah jauh-jauh dia dah bunyi lah. Jadi okey tak Pro 2 Ativa ni? Bagi saya sangatlah okey. Saya personally pun memang suka kereta ni. Memang satu pencapaian yang bagus lah untuk Pro 2. Tahniah Pro 2 atas produk yang sangat menarik ni. Saya sendiri pun memang suka. Sekejap lagi nak pulang dah. Dan kalau korang tengah mencari kereta baru dalam range harga 60 ke 80 ke 90 ribu ke kan, saya bukanlah nak cakap wajib beli Pro 2 Ativa ni. Wajib test drive. Kalau akhir sekali korang punya keputusan tu beli sedan je nama Jepun ke apa, tak kisah. Tapi test drive dulu Ativa ni sangat berbaloi nak test drive dan tak rugi pun. Dan jadi saya rasa setakat ni itu sajalah daripada saya, Amirul, untuk motorcar.com. Dan kalau ada apa-apa soalan, tanya je. Mungkin ada bab-bab mana yang saya tak sentuh ke, tanya je. Saya akan cuba jawab dekat komen. Dan juga nanti insyaAllah saya akan dapatkan unit test drive variant paling bawah, variant X. Itu nanti tengok review akan datang. Kita akan tengok variant X tu nanti berbaloi tak. Okay. Dan juga kalau belum subscribe, bolehlah consider subscribe. Thank you, boleh support channel kita. Dan itu saja. Assalamualaikum.